Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, raya berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan sehaluan dan salam #09educators. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang ke Chuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021. Bersua kembali kita pada hari ketiga pembentangan. Pada hari ketiga ini kita akan berkongsi ilmu daripada para pembentang yang hebat-hebat belaka dari seluruh negara. Warga pendidik yang dihormati sekalian, para pembentang untuk hari ketiga pada hari ini ialah para pembentang jemputan Profesor Madya Dr. Milhad Nabil bin Ahmad Salami dari UNIMAP yang akan membicarakan tentang akademik versus kemahiran dalam IR 4.0. Seterusnya, pembentang kita yang pertama, Juhaibi bin Juhan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis dengan tajuknya Pendekatan Al-Taghrib Guru Pendidikan Islam dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran, Prasekolah Negeri Perlis. Seterusnya, pembentang kita Muhammad Izwan bin Muhammad Nur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Akuan Jemaah Kelang, Selangor dengan tajuknya iSTEM, buku penyiasatan, inquiry dan SDAM. Seterusnya, pembentang kita Norizan binti Osman dari Sekolah Kebangsaan Alfonso Bagan Serai Perak dengan tajuknya Kit Pecahan Triple M, meningkatkan kemahiran murid dalam penambahan dan penolakan pecahan. Pembentang kita yang seterusnya ialah Tesi Anak Rijim dari Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, Selangau, Sibu, Sarawak dengan tajuknya Digital News from Children to Children. Seterusnya, Nomala binti Mehad dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dengan tajuk mereka Amalan Kelas Berasaskan Subjek Based Classroom di Sekolah Menengah Kebangsaan Abi Kangar Perlis. Seterusnya, pembentang terakhir kita pada sesi hari yang ketiga ini yang merupakan pembentang terakhir gandingan trio yang terdiri daripada Nurul Hidayah, Lucy binti Abdullah, Siti Roziah binti Nyan dan Zainab binti Ahmad dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dengan tajuk mereka Kesediaan Guru Tahap 1 dalam Pentaksiran Bilik Darjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran prasekolah memerlukan kemahiran guru pendidikan Islam menangani masalah dan pengurusan kelas secara profesional dan berkesan. Bagaimanapun, penilaian yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam di prasekolah terhadap prestasi hafazan surah mendapati hanya sebahagian sahaja murid yang menguasai hafazan surah tersebut. Ini bererti mereka memerlukan suatu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran prasekolah. Pendekatan yang dimaksudkan ialah pendekatan At-Targhib. Pendekatan At-Targhib ialah cara-cara atau langkah-langkah untuk memberikan galakan dan rangsangan dalam bentuk khabar gembira mengenai ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baik kepada kanak-kanak yang mempelajari Al-Quran. Kajian terhadap pendekatan Al-Taghrib guru pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran prasekolah ditumpukan khususnya di negeri Perlis. Persoalan kajian yang pertama, apakah pendekatan At-Targhib yang dipraktikkan oleh guru pendidikan Islam prasekolah? Yang kedua, bagaimanakah pendekatan At-Targhib dilaksanakan
dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran prasekolah. Dan yang ketiga, bagaimanakah pendekatan at-targhib dapat meningkatkan prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid prasekolah dalam hafazan Al-Quran. Objektif kajian iaitulah yang pertamanya, mengkaji pendekatan at-targhib yang dipraktikkan oleh guru pendidikan Islam prasekolah. Yang kedua, menganalisis pendekatan at-targhib dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran. Dan yang ketiga, menilai pendekatan at-targhib dapat meningkatkan prestasi dan pembelajaran guru dan pembelajaran murid dalam hafazan Al-Quran prasekolah. Metodologi kajian. Kajian ini adalah merupakan kajian kuantitatif berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama. Pemilihan lokasi melibatkan 71 buah sekolah daripada 74 buah sekolah rendah yang terdapat di negeri Perlis. Pemilihan sampel melibatkan 100 orang responden guru pendidikan Islam yang berada di prasekolah yang merupakan responden yang dipilih secara bertujuan atau kita kenali sebagai purposive sampling. Pengumpulan data dianalisis menggunakan analisis dokumen dan menggunakan edaran borang soal selidik. Penganalisisan data, analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratusan dan min, dan menggunakan statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahawa keseluruhan guru bersetuju dengan mendapati skor 4 ke atas. Bersetuju bahawa pendekatan at-targhib sesuai untuk dipraktikkan di prasekolah. Yang kedua, pendekatan at-targhib sesuai untuk dilaksanakan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran prasekolah. Dan yang ketiga, pendekatan at-targhib diakui dapat meningkatkan prestasi pengajaran guru dan juga prestasi pembelajaran murid dalam hafazan Al-Quran di prasekolah. Baik. Rumusan kajian juga menunjukkan terdapat 4 pendekatan utama yang dapat dilaksanakan, dipraktikkan oleh guru pendidikan Islam untuk menggunakan pendekatan at-targhib. Iaitu yang pertama, galakkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada murid-murid yang dapat membaca atau khususnya menghafaz Al-Quran. Yang kedua, galakkan pujian daripada guru terhadap murid yang berusaha untuk menghafaz Al-Quran. Yang ketiga, melibatkan ganjaran pemberian hadiah material sebagai galakan kepada murid, sama ada berbentuk hadiah fizikal maupun dengan wang ringgit. Dan yang keempat, galakan melalui bahasa badan yang positif, sama ada menunjukkan tanda tangan dengan menggosokkan badan dan sebagainya. Kajian juga menunjukkan pendekatan at-targhib boleh dilakukan dalam pengajaran hafazan Al-Quran melalui 4 cara. Iaitu yang pertama, kaedah berbentuk bacaan. Yang kedua, kaedah memulakan hafazan surah yang mudah. Yang ketiga, kaedah yang terancang dan bersesuaian. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah melalui trait personality guru dan kanak-kanak prasekolah. Rumusan kajian juga menunjukkan bahawa pendekatan at-targhib bukan sahaja memberikan kesan yang positif kepada guru yang melaksanakan pendekatan ini, yang menunjukkan bahawa guru mengakui bahawa guru lebih dihormati dan lebih disayangi dan lebih gembira melaksanakan pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran berbanding dengan tekanan yang dilakukan sebelum ini tanpa menggunakan pendekatan at-targhib. Bahkan juga meningkatkan prestasi pembelajaran murid yang mana menunjukkan murid lebih bermotivasi, meningkatkan task interest engagement dan juga meningkatkan konsep ke negeri akademik, menunjukkan murid lebih berusaha untuk membaca dan menghafaz Al-Quran. Dan data yang ditunjukkan ialah berkenaan dengan pendekatan at-targhib meningkatkan prestasi hafazan pengajaran guru dan pembelajaran murid prasekolah dalam hafazan Al-Quran, iaitu antaranya penurunan perasaan tertekan iaitu stres guru min 4.23,
Guru berasa lebih gembira untuk mengajar 4.14, dan masalah disiplin murid dalam pelajaran hafazan Al-Quran lebih menurun, masih dalam sekitar 3.93, dan yang terakhir tingkah laku atau tabiat murid prasekolah yang menimbulkan gangguan dalam kelas lebih menurun 3.90. Dan implikasi kajian menunjukkan bahawa pendekatan at-taghrib dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan Al-Quran oleh guru pendidikan Islam di prasekolah merupakan satu langkah kepada pembinaan modul pendidikan hafazan Al-Quran bermula di peringkat prasekolah. Yang kedua, dapat membentuk generasi ulul albab sebagai generasi yang rabbani dan juga sebagai transformasi kepada masyarakat menjadi masyarakat yang madani menuju wawasan Quran. Itu saja pembincangan saya buat setakat ini. Mohon maaf, saya mohon kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.